Assalamualaikum dan salam muhibah. Anda menyaksikan Inklusif dan tetamu inklusif pada waktu ini adalah Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Menteri Dalam Negeri. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar? Terima kasih kerana datang untuk kesekian kalinya. Sama. Banyak sektor yang harus kita tangani. Itulah, hari itu masa saya dengan Rina tu tak cukup masa. Tak apa, boleh saja sentiasa datang kembali. Cuma Datuk Seri, dalam hal mutakhir ini kita melihat elemen pembukaan sempadan ini ada kaitannya bukan semata-mata soal keselamatan tapi juga kesihatan. Kesiapsediaan KDN dengan kepelbagaian cabaran di peringkat lokaliti untuk membuka simpadan ini, apa jaminan yang boleh Datuk Seri berikan kepada rakyat seluruhnya? InsyaAllah, sebenarnya apa yang telah pun kita lakukan. Masa pandemik hari itu kita telah tubuhkan NTF, National Task Force Team. Ianya bergabung di antara semua agensi-agensi yang ada di bawah KDN bersama dengan ATM, Angkatan Tentera Malaysia. Tapi insyaAllah kali ini apabila kita nak membuka semua sektor, kita juga bersedia untuk memastikan segala apa yang telah pun kita lakukan sebelum ini, strategi yang sama kita gunakan. Kalau tak cukup, sudah tentulah kita akan kembali kepada National Task Force yang selama ini telah pun kita gunakan masa pandemik itu sendiri. Kita kena faham bahawa sebenarnya kalau kita nak mengadakan perancangan yang lebih, kita tidak boleh hanya melihat apa yang berlaku sekarang. Kita patut melihat dari segi kedudukan negara kita untuk masa yang lebih panjang, masa hadapan. Bukankah sempadan kita ini begitu porous sekali? Ianya ada laut, ada darat, ada udara. Jadi semua orang boleh masuk melalui udara, senang. Kita boleh jaga pintu-pintu masuk. Semua orang boleh masuk melalui kapal, ada port yang tertentu. Tapi ada juga orang yang masuk melalui lorong-lorong tikus ini. Lorong-lorong tikus ini ada di coastal area dan juga ada di sepadan, contohnya di Sabah, Sarawak bersama dengan Indonesia. Ini adalah jalan-jalan masuk yang selalu dibolosi oleh mereka yang tidak mahu masuk menggunakan dokumen yang sah. Mereka nak masuk tu macam-macam sebab. Ada kerana mungkin nak mencari pekerjaan. Tapi juga ada yang nak masuk kerana melakukan kesalahan-kesalahan lain. Kesalahan yang paling besar sekali adalah human trafficking. Ini sesuatu yang harusnya kita jaga negara kita supaya tidak timbul imej yang begitu ketara sehingga ada dunia mengatakan seolah-olah Malaysia ni terlampau sangat membenarkan perkara-perkara seperti ini berlaku. Sehingga kan dia menimbulkan satu imej baru-baru ni US Department telah mengumumkan kita jatuh ke tier 3 oleh kerana masalah itulah, masalah human trafficking, labor force, pekerja-pekerja yang forced labor yang telah pun kita selama ini diwar-warkan dalam peringkat dunia. Maka sebab itu kita harus mempunyai strategi yang paling komprehensif dan memastikan perkara ini boleh kita selesaikan. Jadi perancangan di Kementerian Dalam Negeri adalah nak melihat pertamanya kita kena ada single border agency dan memastikan supaya bila kita ada single border agency, kita punya command itu boleh datang daripada satu atas kepada yang bawah. Sekarang ni bila kita melihat di border, contohnya di pintu masuk kita ada immigration, kita ada custom, kita ada daripada veterinary, daripada MAFI. Jadi banyak kementerian-kementerian yang involve di pintu-pintu masuk ini. Maka ianya tidak selari. Jadi sepatutnya kita lakukan sebagai satu single agency, single border agency, supaya segala apa akta yang diperlukan, undang-undang yang diperlukan, semua itu dapat dijagai oleh satu agensi yang saya rasa banyak negara-negara di luar sana telah pun melakukan. Maka sebab itu bila kita telah pun bersetuju untuk adakan single border agency ini, kita baru-baru ini Kabinet telah pun membenarkan supaya kita buat nucleus teamnya. Nucleus team ini untuk bukan hanya mengkaji tetapi nak memastikan berapa ramai pekerja pegawai yang diperlukan. Semua itu akan kita lakukan dan melihat segala undang-undang yang ada. Ini adalah untuk mendapat kepastian bila kita ada single border agency nanti, dia punya komander yang memegang tampuk itu nanti tahu bahawa segala ini boleh dilakukan dalam negara kita. Itu yang harus kita lakukan sekarang. InsyaAllah saya rasa dengan ada strategi seperti itu, kita juga boleh melihat. Kalau di darat sebagai contoh, sempadannya macam mana kita nak buat?
Apakah kita kena pasang fence, tembok batu contohnya di Sungai Golok tu. Ya. Sungai, apa patut kita lakukan di situ. Jadi semua itu akan dibuat kajian yang mendalam dan kita akan menggunakan teknologi yang canggih yang sedia ada. Mungkin menggunakan drone, mungkin menggunakan sistem-sistem AI, artificial intelligence untuk memastikan segala jalan masuk itu dapat kita jagai mengikut teknologi yang sedia ada. Itulah perkara secara komprehensif yang akan kita lakukan dan akan kita umumkan nanti apabila semua telah pun sedia. Jadi kita punya command center tu di mana? Mungkin ada zone. Dan satu yang paling besar di mana akan kita letakkan. Apa lagi aset-aset yang diperlukan. Sama ada mobile vehicle yang harus kita ada supaya kita boleh bawa drone kita. Sama ada polis yang kita telah letakkan di situ juga sudah mencukupi. Apakah single border agency ini perlu juga adakan boat di coastal area. Semua ini adalah perkara yang harus difikirkan untuk jangka masa yang begitu panjang sekali. Sudah pun ada plan strategik 2021 hingga 2025. Di mana letak duduknya single border agency ini dalam kerangka plan strategik itu, Datuk Seri? Itu kita letakkan salah satu daripada perkara utama. Task yang perlu kita lihat kerana kita nak selesaikan kalau boleh dalam tahun ini juga untuk memastikan bermulanya nanti single border agency itu kesiap-siapan itu bukan hanya dari segi perancangan tapi dari segi fizikalnya sudah pun kita pastikan untuk ianya berlaku. Ya, Datuk Seri menyebut bahawa strateginya harus melihat ke depan dan kerana itu juga kita lihat sudah ada plan strategiknya. Dan saya lihat banyak kenyataan Datuk Seri bercakap soal menjaga sempadan ini dikaitkan dengan teknologi. Tadi disebut drone, termasuk juga AI dan data profiling big data ini. Antara inisiatifnya adalah saya digambarkan ada e-locker yang menggantikan sistem yang dahulunya mungkin dianggap sebagai lebih canggih. Ini perlu penjelasan lebih lanjut kerana banyak perbicaraan tentang big data ini kelihatannya sama ada ia dilaksanakan dalam silos ataupun tidak membawakan natijah yang sepatutnya digambarkan oleh industri revolusi data ini, Datuk Seri. Betul, Syed. Ini yang sebenarnya sepatut kita semua faham. Keberadaan semua, sama ada warga atau bukan warga negara, mesti mempunyai dokumen yang sah. Kepada mereka yang lahir di sini, warga negara, mereka yang masuk, warga asing, dengan dokumen yang sah, mudah. Tapi mereka yang masuk, asalnya sebagai pekerja, tapi akhirnya dia menjadi victim kepada majikan. Itu juga adalah masalah-masalah yang timbul. Sebab itu kita fikirkan salah satunya adalah untuk mengadakan e-locker. E-locker ini hanya kita khususkan kepada pekerja asing. Kalau mereka nak masuk, kita dah pasti kita bagi identification mengikut electronic locker yang telah pun kita sediakan. Kita pasti siapa keluarganya, parents dia datang daripada mana, kampung daripada mana, siapa next of kin, contact number, semua dah ada. Kita berikan melalui Kementerian Dalam Negeri mereka. Kalau ianya datang daripada Indonesia contoh. Jadi Indonesia dah tahu ini orangnya. Kalau berlaku apa-apa, kita dah tahu dah kampung mana, desa mana yang diduduk. Kemudian di sini pula kita tahu majikannya siapa. E-wages, number yang dia bagi, bayaran gaji secara elektronik juga ada. Kita boleh cek. Bulan pertama ada gaji, bulan kedua ada, bulan tiga ada. Tiba-tiba bulan keempat, 5, 6, 3 bulan tak ada gaji. Di mana? Apa masalahnya? Dan kita buka, kita tengok, ini majikan dia, kita pergi jumpa, kita tanya, what's wrong with this guy? Kalau dia kata, oh orang ni dah lari, mengapa engkau tak report? Sebab dia menjadi kesalahan kerana kalau dia lari, kau patutnya report awal lagi. Ada orang yang mengambil, yang bekerja asal kepada majikan ini dan mengambil tempat lain dan dia tidak boleh masukkan nama ini sebab dalam electronic record e-locker tadi dia sebenarnya dah kerja dengan orang ini. Jadi dia tak boleh lagi pergi ke tempat lain. Ini semua adalah sesuatu penambahbaikan yang sedia ada hari ini. Bukan kata benda ni tak ada. Kan ni ada, tapi kita nak meningkatkan lagi supaya kita nak memastikan segala apa yang kita lakukan selepas ini adalah jelas, transparent, bukan hanya kepada kita
tetapi juga kepada luar negara. Ya. Jadi tak timbul lagi masalah yang mengatakan Malaysia tidak mempunyai satu sistem yang boleh menjaga keselamatan pekerja asing dalam negara kita. Jadi sempadan ini kerana kita dah buat secara tadi strategiknya untuk memastikan sempadan boleh kita jaga. Jadi semua lorong-lorong tikus tadi dah sudah kita dapat tutup segalanya, maka senanglah apabila kita ada e-locker. Yang pasti kita nak pekerja datang, tapi biarlah mereka masuk secara yang sah. Dan kadang-kadang kala pasal apa mereka masuk dengan cara yang tidak sah ini? Mesti ada sebab. Jadi sebab itu kita tidak mahu human trafficking berlaku dalam negara kita. Dan oleh kerana itu kita nak memastikan sekarang ini semua ini berlaku dengan baik. InsyaAllah saya rasa dengan adanya sistem e-locker, dengan adanya sistem NICE yang sedia ada, dengan adanya strategi untuk memastikan sempadan kita dapat dijaga dengan baik, InsyaAllah bukan kita kata tak ada, ada tetapi dapat kita turunkan dari segi jumlah peratusan mereka yang menyalahgunakan undang-undang dalam negara kita. Antara cabaran dalam konteks pendatang asing di Malaysia ini, secara uniknya mungkin kerana keserempunan. Kita dapat gambaran sebelum ini, Tok Sri, antara laporan media mengatakan setiap satu pendatang asing yang sah itu, di belakangnya ada 3 lagi, kali 3, ada yang kata kali 5. Ini boleh ditangani dengan menggunakan big data yang digambarkan oleh Datuk Seri tadi. Saya kadang-kadang ini yang saya banyak kali saya dah bagi tahu dengan cabinet members pun saya maklumkan kepada mereka, jangan guna angka-angka yang seperti ini sebab betul saya mengaku bahawa di Sabah sebagai contoh, satu golongan yang kita berikan nama IM13, yang kita bagi identification mengikut IM13 ini, betul lah jumlah itu mungkin menghampiri ratusan ribu. Kata sekarang yang kita ada sudah pun berjumlah 150,000. Kali 10, 1.5 million. Why 10? Kerana satu kad itu ada isteri dia siapa, anak-anak siapa. Anak pula tu sambung lagi, cucu siapa. Dan berkahwin, dia bersambung-sambung sehingga kan dia mungkin kali 10 dan mungkin 1.5 juta. Itu betul. Tapi kalau kita nak katakan yang masuk untuk menjadi pekerja dalam negara kita, inilah parti dia kata, pendatang asing tanpa izin. Kita dah ada program kita namakan rekalibrasi program tenaga kerja dan mereka yang nak pulang. Jumlah yang telah pun kita selesaikan dalam masa 6 bulan ini sudah berjumlah melebihi 600,000. Dan jumlah yang wang yang kita terima sama ada deposit ataupun compound yang telah dibayar sudah melebihi 345 juta ringgit. Itu satu angka yang besar menunjukkan bahawa kita telah melakukan sesuatu. Alhamdulillah, pendataan boleh kita lakukan apabila kita lakukan program ini. Jadi semua ini adalah sesuatu penambahbaikan yang saya katakan tadi untuk rakyat. Untuk rakyat mengetahui. Jangan risau, jangan takut. Report saja dengan kita. Maklumkan saja kepada PDRM, kepada immigration. InsyaAllah kita akan buat serangan yang begitu hebat untuk memastikan supaya mereka tahu, sedar. Bukan kita tak nak mereka, mahu. Tapi buatlah secara yang lebih baik, sah, mengikut undang-undang yang ada dalam negara kita. Bercakap tentang perekonomiannya, Datuk Seri, gambarannya sistem yang bakal dibangunkan agak masif dan kita pun sudah memahami realiti cabaran ekonomi kita semasa ini. Jadi kalau boleh ditimbang tara dengan manfaat, bercakap soal apa yang dibelanjakan untuk tujuan keselamatan, persempadanan kita dan bagaimana kita menterjemahkan itu kepada manfaat kemudian dan juga sumber dana ini harus dibereskan. Saya nak maklumkan juga ini kepada rakyat dalam waktu yang begitu singkat ini. Sebenarnya isu apakah perlu kita adakan ini semua? Pada saya amat perlu sekali. Musuh utama kita yang sebenarnya adalah dadah. Bagaimana musuh pula dadah menjadi musuh utama? Ia adalah kerana dibawa masuk oleh penjenayah-penjenayah daripada sempadan-sempadan lorong-lorong tikus yang saya katakan tadi. Ini menyebabkan rakyat kita nanti terjerabak dengan masalah ini. Ini masalah yang paling besar. Dia bukan hanya berjumlah 1-2 juta ringgit, berbilion ringgit. Dan berbilion ringgit ini kalau jadi masalah dalam negara kita. Salah satu agensi yang ada di bawah KDN adalah AADK yang menjaga mereka yang terjebak dalam dadah ini. Kita belanja ratusan juta ringgit.
untuk memastikan mereka juga hidup dalam keadaan yang lebih baik pada masa hadapan. Jadi semua ini adalah sesuatu untuk kita dapat mengurangkan masalah ini. Jadi kos berbelanja yang agak kepentingan yang negatif tadi itu sepatutnya boleh kita belanjakan untuk kepentingan infrastruktur yang lain. Ini yang sepatutnya kita faham. Jadi saya nak balancekan dari segi collection, bagaimana untuk memastikan kita boleh belanja. Contohnya, kalaulah semua negara kita selamat, orang boleh masuk dengan baik. Yang nak kena masuk, katalah yang masuk daripada negara China lah sebagai contoh ya. Masuk sebagai turis 3 juta. Dia masuk bayar RM100 visa. Kalau 3 juta, kita dah ada collection 300 juta. Begitu juga dengan negara lain yang terpaksa bayar visa dengan kita. Ini adalah sesuatu strategi yang baik bila kita dah duduk dalam keadaan aman. Orang datang ke negara kita. Mereka datang dan berbelanja. Itu semua akan memberikan keuntungan kepada peniaga-peniaga kita yang ada dalam negara. Sebab itu, kita kena faham apa yang saya lakukan ini bukan semata-mata kerana kerana nak buatlah perkara yang tak tentu. Saya nak maklumkan kita buat ini atas kepentingan masa depan negara yang lebih baik. Itu yang sepatutnya kita fikirkan bersama. Sebab kalau kita boleh lakukan ini secara yang baik, tak timbul lagi masalah stateless. Anak-anak yang ditinggalkan begitu saja. Dia datang sini masuk lorong tikus. Boleh melakukan perkara yang bukan-bukan, tinggal saja anak-anak, balik ke negara asal. Jadi anak itu stateless. Kenapa? Tidak didaftarkan dalam negara. Itu semua tak patut berlaku lagi dalam sebuah negara seperti Malaysia. Kalau kita dah mengaku bahawa negara kita sudah hampir maju, mengapa masih lagi ada perkara-perkara ini? Ini adalah kerana mereka datang tidak mengikut undang-undang yang sah. Datuk, soalan terakhir saya dalam 1 minit yang berbaki ini. Kita tahu KDN punya banyak keutamaannya. Apa yang berada di titik pertama itu dalam keadaan juga menantikan saat akan pembubaran Parlimen menuju kepada PRU 15? Masalah yang paling besar adalah masalah legacy, iaitu tadi pendatang asing tanpa izin. Kedua, untuk memastikan sepadan kita itu selamat. Ketiga, nak memastikan segala apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan rakyat Malaysia yang tahu bahawa mereka hidup di sini mengikut konsep maqasid syariah, iaitu kita KDN akan menjaga agama, nyawa, harta, keturunan dan akal kita. Itu adalah sesuatu yang kita lakukan. Jadi kalau kita dapat jagakan ini secara yang lebih selamat, insya-Allah semua ini terjaga mengikut konsep maqasid syariah yang telah pun kita sama-sama bawa selama ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Datuk Seri dalam tempoh pemulihan Malaysia khususnya pasca pandemik dan juga realiti cabaran ekonomi yang semakin membuka, mudah-mudahan terus diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk menggalas tugas ini. Terima kasih sekali lagi kepada Terima kasih. Terima kasih juga kepada semua penonton. Kita jumpa lagi dalam kesempatan akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.